Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Daripada 0.1 sekarang. Dan dia berlega-lega di antara 0.1 sehingga 0.2. Yield dia, yield curve dia. Bukan yield curve, yield je. Yield 10 year tu. Okay, kalau yield curve dia compare antara dua yield. Okay. Kalau kita lihat kepada 10 year dia, dia lebih daripada benchmark. Benchmark dia kosong. So dia lebih daripada 0.1 waktu sekarang. Okay, betul dengan short term. Short term dengan long term. Betul. Okay, so itu yang kita lihat JPY. Sebab ada member dia kata kenapa biarkan dia tinggi sangat, tak nak kawal, tak nak buat sesuatu, intervene ke ataupun tambah dia punya purchase ke, itu. Okay, yang itu yang menjadi kerisauan dekat pasaran. Okay, USD pula kita lihat memang dia dalam polisi, apa orang kata, memang polisi dia dalam keadaan tightening ketika ni. Okay. Dalam keadaan memang dia nak naikkan rate dia. Dan data-data pun memang dalam keadaan yang bagus. Data memang tak berbohong, tak menipu. Okey, data dia USD memang dalam keadaan bagus, bijak orang kata. So kita memang cari pilihan, mencari peluang untuk buy dia. Kalau contohnya kita lihat macam semalam, ada 2-3 orang PM bergembira ni. Sayang Trump. Okey, ada 2-3 orang bergembira sebab kita share trade idea. Okey, itu bukan signal Saya memberi pendapat dia apa yang saya nampak. Kita tunggu apa dan apa yang akan kita buat. Okey. Kang dia full margin yang. Follow kepada kita punya sistem. Kita just share dia apa yang kita nampak di pasaran. Okey, macam semalam AUD USD, Euro JPY, tu benda-benda yang menarik lah. Okey, pada ketika ni GBP memang tak ada apa orang kata, orang tak berminat. Dan kita lihat GBP USD. Okey, nak tengok ke? Tengoklah, jom kita tengok chart Okey. GBP USD dah berapa tahun setahun tak silap. Dah tak nampak dia punya sebelah kiri. Ni dia kiri dia. Okey, last August. Dah setahun punya perjalanan. Dia dah sampai setahun. Betul. GBP USD. Macam saya mencari peluang macam 2-3 hari lepas. Minggu lepas tak silap. Minggu lepas untuk short GBP USD bila dia break. Ni cerita dia. Yang pada minggu lepas kot. Sekejap saya marking bila. Saya marking di sini. 1, 2, 3. Hari Khamis lepas. Okey, hari Khamis lepas. Hari Khamis. Betul. Hari Khamis lepas saya marking. Dan saya tunggu the break zone yang saya marking ni sebab adalah satu kawasan support yang paling lama. Dia tak ada istilah kukuh ke tak kukuh tau. Dia lama. Kalau lama tu okey, itu kira diceritakan dia lah paling lama dan paling apa orang kata signifikan. Inilah satu level, bukan satu level, satu kawasan yang kita cari apa ni, kenapa kita tunggu dia breakout. Inilah dia. Saya tunggu dia breakout di sini. Sebab setahun punya cerita. Setahun dia tak ada pun. Kita jeling sebelah kiri, lah kosong ke? Boring ke? So dia dah tembus. So kita nampak dia dah making low, lower low, lower low. So itulah nak entry sekarang pun takkan nak entry kat udara macam ni. So macam tak bersebab pula nak masuk waktu ketika ni sebab dah jauh, dah lepas. Kalau kat sini kita boleh cerita. Okay. Itu GBP USD lah. Pada minggu lepas saya tunggu saja dia breakout sini. Risk reward dah tak cantik sebab dah kosong dah. Sebelah kiri dah kosong. Betul. Dah tak tahu, tak ada apa dia kata, tak ada penyebab lah nak masuk waktu terapung macam gini. Masuk pastikan adalah sebab-sebab nak masuk. Itu teknikal lah. Okay, technical kita mencari level. Mana yang cantik untuk kita masuk. Risk reward mana yang cantik. Okay, nanti kita punya technical yang kelima, siri kita yang kelima. Nanti saya akan share macam mana kita nak bagi grade dekat setup kita. Mantap kan? Macam mana kita nak bagi grade dekat setup kita. Adakah grade 5 bintang, 4 bintang, 3 bintang. Untuk scalping boleh tak? Tak, boleh. Boleh dek Dungat. Okay? Kita boleh bagi rating dekat kita punya setup tu. Setup kita berapa dia punya
apa orang kata, dia punya kadar rating dia. 5 ke maksimum ke atau 4 bintang ke 3 bintang, kat situ. Grade. Probability yang tinggi je kita masuk. Okay. So kalau dia memberi peluang, dia punya grade lemah, kita tak masuk. Betul, highest lowest kita akan kira kat situ. Nanti kita akan main kira, bukan kira. Kita saya tunjukkan lah macam mana nanti. Okay. Sebab hari ni permainan teori je. Tu yang saja-saja bakul lain dulu. Macam mana nak cari breakout confirmation? Okey, itu pun kita akan ada juga webinar yang mana ke-6. Yang ni ke-6. Okey, Hafiz. Breakout ada 2 tau. Pada saya breakout ada 2. Satu adalah major breakout, satu lagi adalah breakout yang kita nak cari peluang entry tu. Okey? Yang itu yang penting. Macam mana nak set zone untuk breakout? Okey, zone macam ini. Nanti saya tunjukkan selepas habis ni. Ini boleh tunjuk, sempat. Ini tak susah. Okey, Riz. Ni tak susah. Nanti saya tunjukkan untuk... Nantilah habis kita punya slide ni, saya akan tunjukkan. Okey, dah cukup. Okey, Forex Factory tak ada yang data-data menarik. Tadi dia pun AUD saja. Dia punya governor berucap dan ada inflation expectation quarterly daripada New Zealand. Sama je dengan previous. Okay. So malam ni ada crude oil punya data keluar. Kita lihat makin banyak ke makin berkurang dia punya supply. Okay, ni besok pagi. Hati-hati siapa yang ada hold New Zealand pada waktu pagi ni. Okay. 1 pagi. Betul, 1 pagi ni. 1 pagi ni pun ada yang best. Nak tahu apa benda 1 pagi ni? Siapa nak tahu? Siapa nak tahu 1 pagi ni kita ada benda yang menarik tau. Siapa nak tahu? Tulis nak sikit. Okey, nak sekejap saya cari mana dia punya tu. Ni. Okey Okey, Tajri. Okey, Nazrin. Mantap. Yang ini si Fuzuli pun dah share semalam. Ni saya repeat apa benda cerita dia. Mana dia punya tajuk? Ni dia. Mana buku 1 tadi? Sekejap ni. US 10 year ni. Ocean. Bidaan. Okay. Yang ni. Kalau dia punya data lebih tinggi daripada previous, okay. Zuli kata tak ada cipher master. Tak apa, dia tak ada dalam ni. Kita boleh sebut dengan gembira. Okay. Ni 10 year note ni yang ini akan keluar pada pukul 1 malam ni. Kalau dia punya data lebih daripada 2.859, so kita boleh bergembira, teruskan long USD. Kita akan nampak kekuatan untuk USD. Okey, jika dia drop, akan berlawanan lah. Tapi adakah kita nak tekan sell untuk USD ketika tu? Kalau saya goyang, jiwa tak cukup kering, basah lagi. Takut untuk tekan sell USD. Masih berani untuk tekan buy saja untuk USD. Kalau dia naik lebih tinggi, okey, itu peluang. Tu rezeki orang kata. Okey, kita lihat ni. 10 year note ni. Pada pukul 1 malam ni. Kalau lebih tu berapa? Lebih daripada lepas. 2.9. Kalau dia pergi atas 3.0. Atas 3.0 kena hati-hati nanti tanya Zuli. Kenapa dia atas 3.0 kena berhati-hati sikit. Okay. Sebab akan ada balancing untuk portfolio balancing ketika tu. Orang akan lebih tertarik untuk memilih yield pada ketika tu. Okay. Kalau atas 3.0. Akan ada kelemahan pula. Okay, hati-hati. Nanti tanya Zuli. Sebab dia boleh explain secara detail. Yield tinggi. Dia akan jadi pilihan untuk pelabur equity. Okay, nanti tanya Zuli. Apa jadi kalau dia lebih terlalu tinggi? US menjadi lebih kuat ataupun lemah? Okay. Nanti pada pukul 9 ada Zuli punya webinar. Follow dia punya webinar. Okey, jom kita masuk kita punya topik hari ni. Hari ni topik dia teori. Teori dia yang paling penting dalam ni adalah Dow teori. Itu dia paling penting. Okey, saya menggunakan Dow teori juga sebagai soalan. Okey, apa tengok dah lupa dah.
Saya menggunakan Dow teori dalam saya mencari setup. Okey? Si cantik soalan power sangat tu. Okey, hari ni tajuk kita berdagang pendekatan penganalisis teknikal. Alright. Tak gerak pula. Okey. Sebelum tu kita baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan mata wang secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang mata wang sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan mata wang dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Okey. Okey. Falsafah analisis teknikal. Kalau anda sanggup rugi, jangan trade. Kena tambah disclaimer. Okey. Ni asas analisis teknikal. Kita ada 3 prinsip dalam teknikal. Okay, yang pertama adalah tindakan pasaran ataupun price action memfaktorkan semua perkara. Dia bagi diskaun kepada semua perkara. Apa benda tu? Okey, nanti sekejap lagi kita akan cerita secara ringkas lah. Harga bergerak dalam trend. Okey, dia lebih bergerak macam mana? Dia ada trend dan ada sideways. Harga bergerak dalam mengikut apa fundamental dia, apa arah hala tuju dia. Okey? Technical GJ macam mana? Kejap, nanti di akhir. Di akhir kita punya topik ingat kan tau? Don. Terus tanya GJ. Okey, tak apa. Nanti di akhir. Nanti kita ada sharing moment di akhir nanti. Okey, jom kita habiskan kita punya topik dulu. Sejarah akan berulang. Okey. Okey, jom kita teruskan. Tu. Kuang ada cakap GJ sell. Dia cakap nanti claim kat dia. Alright. Okey. Jom. Apa pasaran memfaktorkan semua perkara? Okey, semua maklumat fundamental, politik dan ekonomi yang tersedia ada dalam pasaran ditunjukkan pada harga. Okey, bukan itu saja, ia turut mengambil kira faktor fundamental yang tersembunyi. Jika harga menaik, permintaan melebihi penawaran dan ini bermakna fundamental dalam keadaan baik. Jika harga menurun, penawaran melebihi permintaan dan ini bermakna fundamental dalam keadaan tidak baik. Penat baca dia punya ni Okey, senang cerita, saya simplify. Sebab Tradepedia dia suka dengan ayat suka dengan karangan. Saya pula suka dengan grafik. Tapi saya cakap nak tukar slide boleh tak? Dia kata tak boleh. Tenang dia jawab tak boleh terus. Okey? Ni saya cerita macam mana. Pasaran memfaktorkan semua perkara. Okey, pernah tak dengar perkataan buy the rumor, sell the fact? Pernah tak? Sell the news ke, sell the fact ke, apa benda? Pernah kan? So, contoh macam sekarang, pada waktu ini kita tahu USD adalah dalam keadaan kukuh sebab dia nak menaikkan dia punya interest rate pada bulan 9 ni. Okey? Okey. Kita tahu yang USD akan menaikkan dia punya kadar faedah dia pada bulan 9 ni. So, daripada sekarang, daripada bulan 7, bulan 8, dia akan ke arah tu. So, kita akan cakap apa orang kata? Diskaun tu. Dia kata kita akan beli ketika diskaun. Waktu bila kita beli ketika diskaun tu? Waktu kita tahu arah di mana hala tuju dia akan pergi. Okey? Faham tak? Arah hala tuju tu yang kita cakap kita buy at discount price. Itu dia. Contoh kita tengok kat chart lah. Dia orang ni kalau lukis-lukis baru dia faham. Okey? GBP USD. Okey, tengok ni. Okey, kita letak period separator. Daripada bulan Mac. Bulan Mac kita lihat kenaikan pertama pada tahun ni. Pertama pada tahun ni bulan Mac. Okey, pada bulan Mac orang dah nampak melemah, USD melemah sehingga bulan April dan orang dah price in. Ini harga yang diorang kata paling premium, paling mahal untuk sell GBP USD untuk trade ke arah
USD punya interest rate pada bulan 6. Okey, pada bulan 6 kita tahu USD menaikkan dia punya rate. So ke arah news tu, ke arah event tu, USD mengukuh. Tengok USD mengukuh di samping dengan faktor GBP pula melemah. Okey, orang cakap kalau bahasa macho dia price in ke arah tu okey, price in. Orang trade ke arah tu. Dia memfaktorkan harga tu supaya ingat central bank punya polisi mengharapkan kestabilan. Contoh kalau kita tak trade ke arah tu, macam mana kita rasa pergerakan GBP USD kalau alih-alih terus naik rate. Contoh dekat atas ni, dia kata okey jom kita naikkan rate, terus naik rate. Price terus lompat tau. Dia lompat terus sampai ke mana dia rasa kawasan tu, okey sini kawasan yang sesuai. Okey, kat sini kawasan yang ada demand. Okey, kalau tak ada trade ke arah tu, dia akan terus lompat ke sini. Itu yang kita nampak, dia lebih stabil, dia bergerak ke arah news tu, ke arah event tu. Itu yang kata faktorkan semua perkara. Kita beli ketika kita dah tahu okey arah dia mengukuh. So kita beli pada harga paling diskaun. Paling rendah. Kalau kita untuk buy. Kalau kita nak sell, harga paling premium. Okey. Tu orang kata buy at discount, sell at premium price. Okay, faham ni GBP USD ni tak tahu sampai Christmas bila dia nak turun ni. Okay. Jom. Okay, faham Okay, next. Harga bergerak dalam trend. Okay. Dow Theory memberitahu price akan ada higher high, higher low, lower high, lower low. Okay, macam itu pergerakan dia. Ataupun dia tak ada arah dalam keadaan sideways. Dia bergerak dalam zigzag. Itu dia harga bergerak dalam trend. Okey, sejarah berulang kembali bermaksud apa? Bukan tajuk lagu. Okey. Contoh kalau kita nampak pattern head and shoulder. Semua orang akan nampak pattern yang sama, dia akan buat benda yang sama. Okey. Contoh nampak head and shoulder, dah breakout trend neckline. Apa dia nak buat? Masuk market. So, orang yang tahu pasal pattern tu akan join juga. Okey. Faham? Sama dengan ramalan kaji cuaca. Kenapa ramalan kaji cuaca sama? Kita nampak okey kelembapan udara berapa peratus. Okey, angin kelajuan berapa peratus. Awan jenis apa ke semua sekali. Dia tahu berdasarkan statistik, okey nak hujan ni petang ni. Sama juga dengan technical punya ni. Dia tengok okey dah ada head, dah ada shoulder kiri, dah ada shoulder kanan, ada neckline, breakout neckline. Okey, kita dah boleh masuk. Macam itulah sama tak? Sama juga. Okey. Hujan lari jom. Okey itu Technical versus fundamental. Ini selalu di Dungat. Okey, setiap time frame sama dia punya tu. Setiap time frame ada trend masing-masing. Kalau saya menggunakan untuk melihat setup tau. Dungat untuk melihat setup saya lebih prefer di time frame daily untuk diri saya tau. Terpulang pada masing-masing untuk lihat trend pada waktu tu di time frame mana pun. Okey, tak kisah. Oh, untuk sejarah berulang. Untuk sejarah berulang Okeylah, kalau ceritanya kalau itu cerita pasal pattern, saya lebih prefer di entry time frame. Di time frame yang kita nak entry tu, kita lihatlah benda-lah tu pattern head and shoulder ke, double top, double bottom, triple top, triple bottom. Okey. Benda-benda lah tu. Kita boleh lihat di entry time frame kita. Okey, dengar. Oh, menggunakan tu ke? Gunakan pattern ke sebagai analisis? Saya tak guna Macam tak macho gunakan tu. Okey. Jom, technical bergaduh dengan fundamental. Siapa menang? Siapa menang? Siapa kat sini penyokong technical? Tulis saya penyokong technical. Check sikit berapa ramai. Berapa ramai penyokong technical? Okey, sistem menang. Okey, itu jawapan selamat. Okey. Technical versus fundamental. Apa? Saya tunggu signal. Ini mengelat ni. Okey. Technical versus fundamental, tak ada siapa menang, tak ada siapa kalah. Sebab dua-dua penting dalam kita membina kita punya
sistem. Dalam kita punya membina sistem, dua-dua adalah penting. Kita mesti confluencekan sekali. Wah, nampak ayat confluence tu. Macam Zuli punya group kan. Semua tak menang. Selalu hit and run. Selalu hit and run. Okay. Hit and run ni saya uh, try olah dengan lagi cantik lah Dungat. Untuk hit and run. Lagi jelaskan sikit je objektif tu. Kalau hit and run sebab dia bermain dengan kita punya apa orang kata average win, average loss dengan performance. Okay, dengan performance kita punya sistem tu. Adakah memberikan pulangan positif ataupun memberi pulangan yang negatif. Itu yang kita nak tahu. Kalau kita hit and run, baru biru sikit kita dah close. Kalau dia floating kita tabah, itu ada problem tu. Okay. Floating negatif kita tabah dia. Boleh tenang dengan tenang. Baru biru sikit kita dah menggigil close. Itu kena adjust sikit. Okay tu kan? Okay. Jom. Technical versus fundamental. Macam mana permainan dia? Okay. Bila orang sebut fundamental, mesti dia akan cerita nilai intrinsic value dia ada satu benchmark price yang diorang kata nak lihat. Itu kalau cerita fundamental. Contoh, kalau dia kata Euro USD, okay, Euro USD di bawah nilai intrinsic value, dah lah nilai value pula. Okay, di bawah nilai intrinsic dia murah. So bila dia murah, kita nak buat apa? Kita nak buy dia. Okay, itu yang fundamental approach. Fundamental, dia tak belajar price action. Ini jelas. Itu that's why kita perlu sekali. Kita perlu dua-dua. Fundamental untuk kita tahu arah dia apa. Technical kita untuk tahu macam mana. Kita dah disiplin dan level mana yang cantik berdasarkan risk dan reward untuk kita masuk. Okay. 1.17 EU. Tak, ini contoh. Okay. 1.3 nilai intrinsik dia. So bawah daripada price ni, kita cakap kita nak kerja nak buy je. So orang yang belajar fundamental akan cakap, kau buy je EU ni, tenang, dia akan pasti akan naik. Tengok price makin menurun. So kepercayaan kepada fundamental akan malap lah. Sebab apa sah aku floating, kata fundamental power follow arah. Ini aku tekan makin buy, makin dia turun. Dah lepas tu kita lihat lepas dia turun, barulah dia follow arah balik. Okay, itu barulah nampak dia baru naik. So kita tak boleh nak berpandukan 100% fundamental tanpa kita menggunakan technical dalam kita punya entry. Okay, faham Kita kena seiring. Benda tu kena sekali. Baru cantik. Sebab fundamental arah. Guide kita punya kiblat tu. Nampak? Kena mengucap balik. Kita punya arah tu. Arah kita betul ke tak? Technical adalah di mana kita nak cari level mana yang patut kita masuk. Level mana yang memberikan risk reward yang cantik. Okay, faham So orang technical tengok macam ni sampai ke hujung. Okay, orang fundamental akan membeli dia. Sebab dia kata bawah daripada nilai intrinsik dia murah. So murah kita kena buy. Okay. Okay, fundamental bila di atas ni pula dia kata, harga dah mahal ni, kita kena sell. Tetapi tengok, dia guna perkataan kita Racist juga Tradepedia ni. Okay, betul-betul dia tak puas hati dengan fundamental. Dia dah menggunakan perkataan kita ni. Okay, orang technical akan sell ketika ni. Dia lepas dia dah lihat gagal break atas lagi dan dah nak menunjukkan turun, barulah dia sell. Sama juga macam dia buy. Okay, dia buy bila dia dah confirm price dah confirm nak naik, dah break up ke atas, dah buat higher high, ada higher low, barulah dia buy. Okay, faham itu perbezaan antara fundamental dan technical. Okay, ni kita boleh baca nanti saya akan post slide ni dalam group. Okay, ni claim yang paling apa orang kata paling tinggi
daripada technical punya traders. Memandangkan fundamental ditunjukkan pada harga. Sebab apa dia kata macam itu? Apa news ataupun apa breaking news akan ada efek kepada price. So dia cakap kajian tentang fundamental adalah tidak perlu. Nampak? Julie ada tak dalam ni? Kejap check kejap nama. Okey, dia tak ada. Kita teruskan perjalanan. Okey. Memandangkan fundamental ditunjukkan pada harga, kajian tentang fundamental adalah tidak perlu. Okey, jangan repot. Oleh itu, membaca carta adalah jalan singkat untuk analisis fundamental. Nampak? Dia claim lagi. Oi, ini berbulu Zuli kalau dengar. Oleh itu, membaca chart adalah jalan singkat untuk jadi trader. Nak jadi trader, dia kata, belajar teknikal saja. Walau bagaimanapun, analisis fundamental tidak termasuk kajian tentang tindakan harga. Okey, memang betul. Fundamental, kalau kita kaji fundamental, dia tak ada bermain dengan price action. Kalau cerita price action, memang teknikal lah jawapannya. Okey. Walaupun analisis fundamental telah digunakan, waktu yang sesuai bergantung kepada prinsip teknikal. Jangan pergi tanya Zuli. Okey, jom kita tengok fundamental view lah, ada tak? Ni kelebihan analisis teknikal, flexibility, kebolehsesuaian. Analisis teknikal boleh digunakan di semua medium, digunakan pada medium dagangan berbeza. Analisis teknikal boleh digunakan dimensi berbeza. Analisis teknikal boleh memainkan peranan untuk peramalan ekonomi. Okey. Ini daripada, ni tajuk teknikal. So memang dia punya bias memang teknikal lah. So memang dia hentam betul-betul fundamental. Okey. Flexibility dan kebolehsesuaian. Contoh, macam mana cerita dia? Dia kata macam ni. Kalau kita lihat contoh apa best? Okey. Contoh kita lihat saham Apple. Okey, kita lihat macam mana berapa earning saham Apple berdasarkan fundamental lah. Fundamental research lah kita buat. Berapa earning dia bagi, siapa CEO dia, okey, berapa harga dia, lepas tu apakah dia orang punya projek, benda-benda yang besar lah tentang Apple. Okey, adakah analisis fundamental Apple tu kita boleh pakai untuk McDonald? Boleh pakai tak? Tak boleh pakai kan? Itu dia kata, okey, kalau fundamental kau dah study satu benda dekat company tu, kau dah tak boleh pakai dekat company lain. Yang itu dia claim. Tetapi kalau technical, okey, kita gunakan MACD dekat chart Apple. Boleh tak kita guna MACD dekat McDonald? Chart McDonald. So, boleh pakai. So, technical boleh pakai dekat dua-dua chart. Macam itulah dia kata. Apa jenis teknik boleh pakai dekat apa juga jenis security. Okey, faham Itu yang dia cakap flexibility dan kebolehsesuaian. Kalau fundamental tu satu je. Dia tak boleh pakai Apple punya fundamental, kita nak pakai dekat McDonald. Kita buat analisis untuk McDonald pakai Apple punya fundamental. Tak boleh. Okey, faham Yang itu dia kata. First, yang technical claim. So next, dia claim apa? Okey, kalau kita belajar teknik ni, kita boleh pakai trade dekat bond, equity, future market, interest rate, tukaran wang forex dan derivatif. Okey. Semua sekali kita boleh pakai. Contoh, teknik apa yang paling power dalam dunia sekarang ni? Holy Grail lah, teknik Holy Grail. Kita pakai teknik Holy Grail ni dekat bond boleh, dekat equity boleh, future market boleh, semua sekali kita boleh pakai. Belum tekan lagi, terus dah profit. Okey. So dia boleh pakai dekat semua medium dagangan. Okey. Bila ada chart dekat situ technical boleh gunakan. Okey. Next. Dimensi masa berbeza. Okey, kita boleh ada fleksibel. Ada carta pendek, kita mungkin boleh gunakan 1 hour. Kalau macam si cantik, dia guna 1 minute. Trade 1 minute. Sempat meninggal kejap. Okey, ada teknik Holy Grail ke nak belajar? Belajar dengan si cantik tu. Okey. Haziq ada. Okey, jangka sederhana. Carta harian. Jangka panjang mungkin kita guna mingguan dan sangat panjang mungkin kita guna monthly. Okey, faham jom next. Okey, yang ini kita boleh take note. Ini pada saya adalah info yang amat
membantulah untuk siapa yang baru ataupun yang dah lama pun boleh ambilkan sebagai correlation ataupun intermarket. Sebelum tu, Zuli hari ni sekejap lagi dia akan join intermarket. So boleh tanyalah cerita-cerita di belakang market, apa yang menggerakkan, apa yang bergerak, apa yang berlaku. Okey? Okey. Faham saat jalan dulu sebelum minit jam hala 7. Alright. Okey, peramalan ekonomi ni bermaksud macam mana? Bila kita lihat commodity market, so kita boleh tahu currency mana yang kuat, yang mana yang lemah. So boleh juga kita bagi tahu kalau contohnya semua sekali pasaran komoditi menurun. Kita nampak ekonomi dunia dalam keadaan melemah. Okey, dan juga arah inflasi. Dia memang amat apa orang kata? Amat membantu lah. Kenaikan harga komoditi menandakan ekonomi yang lebih kukuh dan peningkatan inflasi. Okey. Kejatuhan harga komoditi memberi amaran untuk kegawatan ekonomi, krisis. Betul. Ataupun inflasi yang perlahan. Kadar faedah kebiasaannya berhubung secara positif dengan harga komoditi dan inflasi. Okey, cuba kita lihat harga minyak, harga iron ore, harga apa lagi? Copper, kita nampak harga-harga komoditi dunia meningkat. Tetapi kita pertama sekali adalah yang paling penting adalah harga minyak tu, WTI, betul. Harga WTI tu macam apa orang kata, paling pengaruh dia paling besar. Dia paling tinggilah dia punya pengaruh dia. So masa kejatuhan harga minyak, kita nampak semua sekali bank-bank dunia melonggarkan dia punya polisi. Okey, dalam keadaan kegawatan. Macam kita dengar Petronas berapa ramai, berapa ribu orang yang diberhentikan kerja. Okey, dalam easing mode. Okey, itu dia. So memang amat mempengaruhi. Okey, kadar faedah berkait rapat berkait secara negatif dengan bond. Okey, kita lihat kadar faedah berkadar langsung dengan yield. Faham Kadar faedah berkadar langsung dengan yield. Tetapi secara negatif dengan harga bond. Okey, betul. Supply. Niaga hadapan mata wang asing dan dolar US juga memberi panduan awal tentang kekuatan atau kelemahan sesuatu ekonomi. Ni apa orang kata US punya future market kita boleh tahu okey apa yang memberi tahu tengah contango ataupun backwardation. Faham istilah tu? Contango dia contohnya hari ni kosong besok naik satu. Tu kita panggil contango, dia menaik. Contoh kalau backwardation daripada kosong dia turun ke negatif satu. Itu dia menurun. Kalau ada istilah-istilah tu digunakan, boleh fahamlah. Zuli selalu guna. Okey. Alright. Kritikan terhadap analisis teknikal. Okey, apa yang dia memberi kecaman? Ni fundamental nak bergaduh balik. Ramalan sempurna kendiri, apa benda ni? Kejap, apa bahasa Inggeris dia? Okey, efficient market hypothesis, bukan? Betul lah tu. Mana dia punya ni? Kejap saya tengok dia punya yang English punya Okey. Self-fulfilling prophecy. Ramalan sempurnakan diri. Itu dia itu bahasa Inggeris dia. Ramalan sempurnakan diri. Itu dia rupanya. Self-fulfilling prophecy. Okey? Itu dia. Dan masa lalu tidak dapat meramal masa depan. Apa yang diklaim ni? Kita lihat chart sebelah kiri dan kita nak jangkakan sebelah kanan. Logik tak? Daripada akal punya fikiran, kita tengok benda yang lepas. Contoh. Tripedia, Google Translate. Itulah setepek-setepek dia translate. Okey, tengok dah lupa apa tadi. Kita lihat waktu sebelah kiri, tetapi kita nak jangkakan sebelah kanan. Contoh, kalau kita masa election hari tu, kita tengok chart MYR. Kita dah tahu belum siapa yang menang, siapa yang kalah? Adakah chart tu memberitahu siapa menang, siapa kalah? Tak kan? So itu ada kata masa lalu tidak dapat meramal masa depan. Hipotesis pasaran cekap, efficient market hypothesis.
Bahasa Melayu betul dia buat. Teori random walk. Random walk theory. Okay? Yeah. Probability. Confirm. Okay, jom kita lihat apa satu-satu maksud dia ni. Apa yang dia cakap ni. Okay, contoh. Okay, jap ramalan sempurna kendiri ni bermaksud macam mana? Bila kita nampak head and shoulder sama macam tadi, kita nampak head and shoulder, kita buat benda yang sama. Okay? Jom kita lihat macam ini. Kita nampak press naik, 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 naik. Okay. Keluar left shoulder, head dan right shoulder. Okay? Dan kita lukiskan neckline. Price pun breakout neckline. Okay, satu dunia nampak benda ni. So, apa yang diorang buat? Okay, si cantik, buat apa kalau dah nampak macam ni? Rakan-rakan nampak apa? Kalau kita dah nampak ni, dah keluar left shoulder, head shoulder, right shoulder, neckline kita dah lukis, dah breakout dah pun. Apa yang kita buat? Full margin jenap. Jebon jenap. Full margin terus. So kita nampak, kita nak sell dengan bergembira dekat situ. Satu dunia nampak benda yang sama. Okay? Itu yang dia cakap ramalan sempurna kendiri. Tetapi, kalau price menaik, kita dah cakap apa? Kita akan sedapkan hati tau. Oh, tak apa. Dia dah keluar pattern ni. Walaupun ada news gempa bumi ke, Trump main Twitter ke, kita dah tak kisah sebab kita dah nampak benda ni. So, kita akan sedapkan hati. Sell. Oh, ni sell je. Okay, sell. Okay? Okay, faham. Itu dia. Yang kita akan buat benda yang sama apa yang orang buat. Dan kita akan sedapkan hati kita. Dengan cakap, okay, price akan turun. Sebab dia dah breakout, dah cukup syarat. Dah cukup dah semua sekali pantang larang dia. Okay? Tunggu dulu candle, Nazrin. Tapi sayang. Okay. Itu dia head, right shoulder, neckline. Kita tidak melakukan apa hingga price melepasi neckline. Jadi semua sekali akan tiru juga benda yang ni. Okay, kalau dah 30% orang akan follow technical ni, bagaimana dengan 70% yang tak follow? Yang duduk main tekan buy ataupun sell dengan gembira. Dia tak follow apa yang biasa orang buat. Dia orang akan dalam keadaan floating lah. Okay? Sebab dia tak buat apa benda yang biasa orang buat. Itu dia. Masa lalu menjangkakan masa depan. Kita tengok chart sebelah kiri, kita buat sebelah kanan. Betul ke ayat tu. Kita tengok, kita buat analisis sebelah kiri, tetapi kita nak jangkakan yang masa depan. Okay? Faham tak? Itu tak, apa orang kata, orang fundamental kecam lah. Asal kau buat main lukis-lukis sebelah kiri, bentuk ayam keluar, kau buy. Macam mana kau boleh tahu dia bentuk ayam keluar, kau buy? Itu dia. Sebab dia, itulah, dia berdasarkan probability. Okay, sama juga dengan analisis kaji cuaca. Dah keluar pattern ni, apa yang akan jadi? Dah keluar pattern ni, apa yang akan jadi? Okay, itu dia, history price. Betul lah. Dia, itulah apa dia kata, technical claim balik. Dia kata bukannya kita ambil terus direct nak buy ke sell. Kita mesti buat probability dulu. Adakah kita akan menang, ada probability yang tinggi untuk menang ataupun kalah. Boleh beri link group. Belum masuk lagi dalam link dalam group Telegram Okey, rakan-rakan, siapa yang belum masuk dalam Telegram? Siapa yang belum masuk? Tulis saya belum masuk. Saya akan bagi link. Masuk ni. Group CTFX Market Discussion. Email saya belum masuk. Itu dia. Dah send Okey, saya belum masuk. Ambil tu. Okey, jap. Saya copy lagi sekali. Tu, masuk. Kalau tak boleh cakap tau. Try tekan-tekan dulu. Boleh tak? Okey, dah kita sambung. Kita ada 13 minit lagi. Hipotesis pasaran cekap. Okey, ni kita boleh baca. Menganggap berita, maklumat dan data diterima oleh setiap orang pada waktu yang sama, jadi tiada orang yang boleh mengambil kesempatan. Zuli6716 @gmail. Boleh, email dia. Cakap dia nak link. Boleh. Mantap juga idea tu. Bagi email Zuli Okey, itu dia.
Setiap orang pada waktu yang sama, jadi tiada orang boleh ambil kesempatan. So data keluar pada waktu yang sama, so tak ada orang yang dapat data yang cepat. So tak ada orang yang boleh ambil kesempatan. Semua sekali trade pada price yang sama. Semua satu dunia price yang sama. Tak ada masa dia, oh kau boleh nampak masa depan, apa benda semua sekali. Okay random walk theory bermaksud apa? Price bergerak secara bebas. Okay, yang itu dia. Dia tak, dia kata fundamental kata price bebas, tetapi berdasarkan teknikal dia kata dia ada pattern tersendiri. Okay, jom kita teruskan. Next, Dow theory. Okay, Dow theory pengasas dia Charles Henry Dow. Okay, dia adalah wartawan kalau tak silap. Okay, wartawan Amerika. Okay, dia buat teori Dow. Ini adalah asas kepada technical analysis. Dan kita akan jelaskan lebih detail pada siri yang kelima nanti. Siri lusa. Lusa tak ada. Hari Isnin. Hari Isnin nanti kita terangkan benda paling penting dalam kita technical analysis. Wajib. Okay. Dalam bahasa Arab dia wajibul. Okay. Itu paling penting. Kita kena tahu sebelum sebelum kita buat technical analysis, apa dia punya asas kepada technical analysis tu. Asas dia. Bapak dia sekali. Kita kena tahu. Okay. Itu yang paling penting. Sebelum kita belajar teknik ke strategi apa-apa, inilah benda yang kita kena ada. Foundation kita mesti kukuh. Okay, jangan terbang ke strategi. Tak kisah, dalam Malaysia ni banyak cikgu-cikgu yang akan ajar teknik dan strategi. Tetapi sebelum tu, kita mesti belajar tentang market type, market structure, benda tu. Dan saya akan tunjukkan Dow Theory. Itu dia, cara basic pemahaman Dow Theory. Okay, itu adalah asas kepada teknikal kita. Okay, jom kita go through untuk ni, poin-poin dia. Ada 6. Satu, pasaran mempunyai 3 pergerakan. Pergerakan utama, kedua dan minor. Okey, pergerakan pertama mungkin di carta mingguan. Kita nampak uptrend. Okey, di carta harian, di chart daily. Daily chart kita nampak downtrend. Okey. Mungkin di downtrend daily ni kita akan nampak di hourly chart kita nampak dia sideways. Okey, ini dia. Dia ada 3 pergerakan. Utama, kedua dan minor. Okey, pasaran mempunyai 3 fasa. Fasa pengumpulan, fasa pengedaran dan fasa penyertaan awam dan fasa pengedaran. Ini kalau dalam bahasa Inggerisnya accumulation phase. Yang ini public participant. Ini panic phase. Orang macam mana panic? Ini orang-orang yang bukan profesional akan cuba sell di pucuk akar. Nampak? Dia sendiri dah claim. Ini bukan kerja profesional buat di pucuk akar. Kenapa kita duduk, kita asyik suka sangat nak sell waktu market tengah naik, kita duduk bergembira nak sell. Lepas tu gembira tengok, floating. Yay, aku dah ada entry. Panik. Bukan pening. Panik. Si cantik. Menggelabah. Panik. Okay, faham Duduk market tengah GBP USD tengah turun dengan gembira, dia duduk buy. Aduh, pening ya. Okay, price tengah naik, tengah strong naik, sell. Aish. Try buat benda, jangan buat benda macam kita move market. Dan berdiri bila float. Apa? Lompat-lompat. Okay, tahu. Okay. Jangan cari pucuk akar. Tolong. Try, sebab ini kita nak lama dalam kita punya bisnes dan kita nak buat benda yang pasti, okey? Jangan buat luar tabi'i, betul? Jangan buat kerja luar tabi'i. Duduk price yang solid tengah naik, kita duduk sell. Macam logik dia tak ada kat situ. Okey? Adakah USD MYR? Tanya, adakah kita nak sell USD MYR? Tengah naik tu. Adakah kita nak sell USD MYR? Tak nak pula. Okey? Tahu pula tak nak. Okey, itu dia. Try buat ni. Okey, tips untuk hari ni. Sebab kita hari ni tak ada technical. Tak ada technical punya pembelajaran.
So tips untuk hari ni adalah kita nak tekan buy, pastikan di bull candle. Okay, take note, nak tekan buy pastikan di bull candle, nak tekan sell pastikan di bear candle. Candle menurun baru kita boleh sell, candle menaik baru kita boleh buy. Okay, faham itu tips dia. Banyak membantu. Tak percaya tanya Haziq. Okay. Haziq siapa Haziq Okay, tanya si cantik. Betul. Okay, itu yang banyak membantu. Serius. Akan banyak membantu performance kita. Trend followers. Okay, jom. Teknik. Okay, pasaran memfakturkan semua berita. Okay, kita lihat intermarket punya tu. Semua bergerak seiring, selari dan sehati sejiwa. Okay, kita nampak Nasdaq naik, dia pun Dow Jones naik, S&P 500 pun naik. Okay. Bear tu nak tunggu close ke? Tunggu close baru dapat confirmation itu bear candle. Kalau belum close, kita macam nak confirmkan dia bear candle ke bull candle. Kena tunggu close dahulu. Okay. Dow Jones Transportation, betul. Ini cerita-cerita apa orang kata dalam pasaran lain. Okey, purata meresahkan satu sama lain. Itu nombor 4 dan 5, volume mengesahkan trend. Okey, macam mana permainan dia? So, kalau kita nampak trend tengah naik, di penghujung trend kita akan nampak volume akan semakin menipis. Sama juga tengah downtrend. Tengah downtrend, pada mulanya volume tinggi dan di penghujung trend akan ada kelemahan volume. Okey, faham Volume semakin menipis, semakin rendah. Orang tak interested nak membeli. Okey? Jom. Terus, trend cenderung berterusan daripada bertukar. Oleh itu, wujudlah pepatah pepatung yang mengatakan the trend is your friend. Okay, faham trend is your friend. So, siapa kawan kita? Zik, siapa kawan? So, kita follow trend. Itu yang penting. Okay? Ingat tu. Trade, follow trend. Jadi, trend followers. Okay, jom. Kita cerita pasal market. Money is my friend. Hui, money is my friend. Mantap Saiful. Boleh juga. Bolehlah jadi member kejap. Okey. Ada lagi soalan? Ini hari ni Trump. Trump is my friend. Okey, ada soalan untuk teori hari ini sebelum kita masuk kepada kita punya sesi bergembira? Kita nak lihat apa yang menarik pada chat. Okey, nak tengok chat. Jom. Ada soalan? Ada soalan. Tak ada soalan Okey, macam saya berkata tadi, GBP USD, GBP memang tak ada interest memang tak menarik langsung lah untuk kita untuk beli dia. Untuk buy GBP memang tak menarik langsung. Sebab arah dia pun tengah menurun. Okey, memang tu lah. Memang sell lah. Okey, ada orang minta you kejap. Saya share dulu apa yang dah. Ini saya share tadi di Facebook. Bear telan bull. Okey yang ini yang saya share tadi di Facebook. Bermaksud apa yang saya lihat untuk hari ini. Apa yang menarik. Saya day trade. Saya lebih kepada day trade. Sistem saya 1-2 day trade. Okey. Dan sistem 3 baru ada position trade. Lebih daripada sehari. Tapi jarang saya menggunakan sistem 3. Saya lebih prefer untuk menggunakan scalping ataupun short term trade dan day trade. Okey, yang ini sebagai day trade saya tadi. Ngam, cantik. Dah sampai dekat sini, saya lihat apa dia buat. Okey. Okey, itu dia. So kita nampak kat sini saya buat apa? Dekat sini, lepas kita entry, benda yang paling penting adalah cara bagaimana kita nak uruskan kita punya dagangan. Itu paling penting. Okey, nak entry tekan je sell. Tak ada masalah. Tekan sell, nak entry. Lepas entry, nak buat apa? Itu paling susah, pengurusan. Macam mana kita nak manage? Bila kita nak keluar? Dekat mana kita punya take profit? Dekat mana kita punya stop loss? Itu benda-benda dia. Dah price nak ke arah ke stop loss. Apa kita nak buat? Adakah kita padam stop loss kita?
Macam mana kita nak uruskan, itu paling susah. Untuk daily trader kena refer pada D1 atau M5. Terence, macam mana ni? Jauh sangat permainan dia. D1 atau M5. Okey, macam ni. Terence Saya punya cara saya akan gunakan setup untuk melihat setup. Macam ni, saya lihat setup. Saya menggunakan Avrami Swing. Okey, sebab dia memberitahu market structure. Okey, yang itu kelemahan kita. Kita tak tahu yang mana atas, yang mana bawah. Bila kita ada Avrami Swing ni, ambil yang advance punya. Siapa yang ada deposit lebih daripada $500, pau SM. Pau dengan gembira. Mesti tegakkan kebenaran untuk dapatkan indikator ni. Okey, macam ni. Market structure kita dah nampak tengah downtrend. So, button yang available untuk kita hanyalah untuk sell. Lepas tu kita buka lah kita punya time frame apa kita nak entry. Contoh kita nak entry, macam saya akan recommendkan time frame H1. Sebab lebih selesa untuk kebanyakan orang. Okey, faham betul. Itu apa ni, Kiong dah bagi tahu semua sekali cara-cara pengurusan. Nanti itu bab 19 kita. Jauh dari chapter kita pengurusan. Itu paling penting. So apa benda yang kita akan ajar, kebanyakan Tradepedia akan ajar teknik macam mana kita nak membina disiplin. Tetapi paling penting adalah macam mana kita nak menguruskan kita punya entry tu. Dagangan kita macam mana kita nak uruskan. Okey? Nak tahu GJ. Okey Terence, kalau kita nak guna M15, saya terpulang pada Terence. Kalau nak guna M15, saya punya untuk short term trade di M15. Okey, untuk day trade ataupun untuk waktu biasa saya akan gunakan H1. Sebagai entry time frame. Entry time frame pastikan kita ada time frame yang ada 2-3 time frame untuk kita lihat. Entry time frame, okey, pertama set up time frame. Masa dah nak habis, kita cakap dengan laju. Okey. Pertama set up time frame, kedua entry time frame dan ketiga adalah manage time frame. Time frame yang kita nak lihat untuk kita uruskan. Okey, faham Okey, GJ, ada rakan kita nak tengok GJ. GJ kita dah tak perlu tengok apa-apa sebab kita dah nampak arah dia. Okey. Jelas terang dan nyata baru hari ini dia punya trend dah bertukar ke downtrend. Jelas. Jelas dia punya market structure tengah downtrend. Kekuatan dia pun kat sini ada meter 10. So memang kita lihat, saya gunakan sebagai trend saja untuk lihat market structure. So kita nampak apa adalah downtrend. So dia baru lepas breakout. Breakout apa? Breakout yang ini. Mana lah? Sekejap saya zoom sekejap. Ini. Yang ini dia breakout B2 ni. So kawasan sini dia baru breakout. So nak tekan sell, relax dulu. Okay. Relax dulu. AUD CAT sekejap. Mana nak dapat Avramis tu? Okay, siapa ada contact account manager? Contact account manager SM, cakap dia orang macam mana saya nak dapatkan Avrami Swing Advance. Kalau boleh dapatkan sebelum 19 hari bulan ni. Dapat, okey ni teknik menipu sikit tau. Jangan kecoh-kecoh teknik ni. Pergi call dia orang, lepas tu dia orang nanti akan suruh depo. So depo lah. Depo $500, lepas depo withdraw tau. Tinggalkan sikit dia dalam tu. Untuk trade. Lepas depo withdraw, dah dapat, dah lock dengan account, dia akan lock dengan account SM. Lepas tu withdraw semula. Sebab dia punya syarat adalah depo. Bukannya suruh account tu kekal $500. Rugi bonus je lah, rugi sikit kat situ. Rugi bonus. Tapi dapatkan, sebelum 19 hari bulan ni, kita akan ada syllabus khas untuk penggunaan bedaklah ni. Okey? Kita gunakan dengan bergembira. Dah PM, dah manager. Manager bagi tak? Saiful. Dia tak bagi Dia tu tak. Siapa-siapa manager yang tak account manager yang tak ada feedback, PM saya. Okey, siapa manager yang tak bagi feedback, PM saya. Nanti saya akan forward terus ke Roy. Okey, suruh Roy akan follow up nanti. Roy akan follow up dengan account manager terus. Okey, kejap. Ada tadi apa? AUD CAT
Tadi macam ada AUD cat. Dah tak ada dah. Yang ini. Semalam. Kan bergembira kan. Semalam yang kita lukis, penat-penat kita lukis sama-sama. Ni ada 2, 3, 18 orang masuk tadi. AUD, USD. So inilah yang kita nampak. Okay. Dan uruslah macam mana pun. Okay, urus kita punya dagangan. Itu paling penting. Okay, yang ini AUD USD pada ketika semalam. Dan kita nak lihat AUD CAD kejap AUD CAD saya rasa macam menarik juga. Okay, AUD CAD downtrend. Siapa? Siapa tadi? MT5 boleh. Boleh dekat Avramis. Minta MT5 punya. Minta MT5 punya, nanti dia akan bagi software. Dia bagi software. Dia bukan bagi apps. Apps tu kita tekan je install, dia terus masuk. Power betul. Yang saya punya kena main copy paste, kena benda lah leceh sikit. AU tu dia reject ke? Yang mana? Kejap. AU ke AUD? Yang semalam ke? Yang semalam ni yang kita dah settle. Yang hari ni kita takkanlah nak buy AUD. Okay? Market structure pun tengah apa? Market structure tengah neutral. Okay, ni kalau market structure tengah neutral, dekat bawah kita boleh cari untuk buy, dekat atas kita boleh cari untuk sell. Okay, market structure dia tengah neutral, tengah sideways. Tengok pattern dia dalam keadaan sideways. Okay, Nazrin kita boleh cari peluang macam itu. Tapi saya goyang lah nak sell USD. Saya tak berapa prefer untuk sell USD. Okay, lepas tu apa tadi nak cakap? Dah lupa dah. AUD CAD tadi. AUD CAD memang nampak untuk sell. Kita tolonglah lukisan untuk rakan kita last Jan Okay. Benda dia berborak. Okay. Sekejap kita buka AUD CAD. Mana dia punya investing. Okay. Sekejap AUD CAD. Ada on trade AUD CAD ke? Saya baru close AUD CAD. Okay. Ni cara saya tau. Ini masuk technical saya punya penggunaan. Okay. So dia ada tempat yang menarik ke nak kita entry? Okay, tak ada Tak ada tempat yang menarik. Tak ada satu kawasan yang kita nak tunggu. Sebab sini pun dia dah lepas dan kita tunggu second chance lah. Okay, kalau kita nak tunggu second chance di sini. Sekejap saya lukiskan. Di kawasan sini sebagai kawasan resistant. Support jauh lagi. Support jauh sini. Okay. So 9702. So saya akan tunggu di 9702 untuk saya tengok apa price action di situ. Okay. Siapa tadi tanya macam mana nak main lurik-lurik tu macam mana nak lukis-lukis tu. Okay. Contoh kita dah markingkan tadi. Saya punya cara Salam tuan, dah buat kelas Renko tak? Renko kita buat di kelas lah. Kalau di kelas, sebab dekat ni kita tak ada syllabus dia. Ni saya tunjukkan di lepas habis kita punya webinar, baru kita tunjukkan. Okay, Nora Majid, kita tunjuk di waktu lepas dah habis kita punya sesi dan saya tunjukkan apa yang saya guna. Cara ataupun kaedah naked chart yang saya gunakan. Ni saya share. Ni memang tak ada filter-filter. Korang nak bagi nama pun, lepas tu nak jual pun terpulang. Sebab ada yang PM tau. Teknik ni, dia kata dia dah main lukis-lukis. Di Renko apa benda, dia nak bagi nama, lepas tu dia nak jual. Dia minta izin, jangan bagi tahu orang lain. Okay. Terpulang nak buat apa pun. Apa yang saya share, apa yang saya guna. Okay. Ni. So, lepas kita dah markingkan level tu, kita markingkan yang paling high, pucuk dia, sampai ke garisan tu yang kita tu. Garisan yang kita markingkan tadi, paling atas ke garisan. Okay?
So itu adalah satu kawasan yang saya anggap sebagai potential resistant. Bermaksud apa? Kalau berlaku price action, next, price naik, berlaku kat sini, ada sesuatu yang menarik berlaku di sini, barulah saya akan masuk. Tak pucuk akar. Jebon, dia tak pucuk akar sebab apa? Kita tunggu price action. Price action kita akan cover esok. Esok wajib datang sebab kita nak cerita macam mana kita nak entry berdasarkan price action. Apa itu price action? Apa yang kita nak lihat dekat satu-satu kawasan. Okey, itu cerita kita esok. Okey, Jebon. Esok wajib. Siapa tak datang, kita ban dia. Okey? Esok wajib sebab kita nak method untuk entry. Macam mana kita nak entry? Apa kita nak lihat untuk sebelum kita entry? Okey, itu benda paling penting. Okey, esok tau. Okey, topik kita dah habis untuk hari ni. Ada lagi AUD cat kat sini. Saya tunggu dia retrace di sini. Lepas tu baru tunggu berlaku apa sesuatu di sini, price action apa, baru saya masuk. Siapa tadi yang request AUD cat tadi? Okey. Kita tunggu dia buat pullback kat situ. Okay, tunggu price action, dah keluar reversal, baru kita masuk. Okay, dah. Ni Zuli punya webinar dah termakan 9 minit. Ada rekod video. Yang ni saya tak ada rekod. Rasanya kita boleh rekod sendiri. Tak silap saya, apa dia punya tu Snack. Snagit. Ni. Yang ini kita boleh rekod sendiri download budak lah ni. Snagit ni. Okay. Lepas tu rekod sendiri. Kita boleh rekod Snagit. Okay, itu web apa nama dia tu? Ini. Inilah apps yang kita boleh gunakan. Okay, dah. Kita masuk Zuli punya webinar pula. Okay, terima kasih rakan-rakan. Tajri, Kiong, Nora, Haziq, Nazrin dan rakan-rakan yang lain. Okay, kita berjumpa esok. Okay, si cantik. Okay, Saiful. Okay, kita berjumpa esok. Okay, terima kasih dan kita jumpa di webinar Sifu Zuli pula. Okay, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okay, Kak Masuh, terima kasih. Okay, Dungat, terima kasih. Jumpa Zuli pula. Okay, jom kita bergembira di webinar sebelah. Kita tutup sesi kita dengan tasbih kifarah dan suratul As.